paderi duduk daripada kecil, duduk di gereja ngajar. Jarang kita jumpa paderi naik buang musing, nak main roller skate paderi. Tak ada masa, dia ngajar. Orang mari dengar buka kitab Injil, perang sarah. Nak matlamat dia biar dapat keampunan Tuhan, masuk syurga belaka. Nah, dah paderi tu masuk syurga tak? Dah kita boleh kata orang tak masuk syurga ni, boleh kata? Boleh. Kita ikut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata dengan wahyu, selain daripada Islam tidak akan ada syurga bagi mereka itu. Nah, kalau orang putih, orang putih dia dua, Yahudi Nasara, memang kuat nak masuk syurga. Siapa balah? Siapa buat lagu? Kalau lagu tersebut tentang heaven, dalam lagu-lagu orang putih banyak tak? Oh, banyaklah heaven. Nah, katanya Al-Fadhil Eric Clapton, knock onto the heaven door. Bang, dia pukul, dia ketuk pintu syurga, maknanya nak suruh Tuhan buka, dia nak masuk. Tak boleh. Inna din indallah al-Islam. Kita kena yakin. Nampak? Bukan kita yakin kita ni agama Islam. Kita yakin selain daripada agama yang kita anuti adalah tidak benar dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar yakin gitu. Maka yang pertama iaitulah iman. Yang kedua dengan ilmu. Dapat mencapai syurga. Dalil dengan ilmu lah, maka diajar para nabi, para rasul, kerana dengan ilmu mereka dapat menjadi hamba Allah yang berjalan di jalan yang betul. Tanpa ilmu rosak segala amalan kita. Tak usah kata semayang, zakat, haji, kalau kita maku pun tak pandai, tak masuk paku. Tak pandai gaji, tak putus kayu. Tak pandai maknanya kita nak masak, tak jadi masakkan. Maka begitulah. Kalau kita nak akhirat, adalah ilmu. Nak dunia, kena ada ilmu. Man arada bid dunya fa alaihi bil ilm. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, siapa nak berjaya dalam dunia, maka kena ada ilmu. Wa man arada al akhirah, siapa yang nak berjaya di akhirat, fa alaihi bil ilmi, kena ada ilmu. Sedikit sebanyak tak ada kira. Allah tak tanya kita, "Guana mu belajar itu siapa tak jadi ustaz?" Tak. "Guana mu belajar tak jadi ulama?" Tak. Belajar ikut qada yang Allah beri kepada kita. Walaupun kita tak pandai, 8 orang guru, 7 orang guru dah belajar Quran, tetap juga ghairi magdu, hukumnya sah semayang dia. Kerana dia tu tidak ada kebolehan, tapi dia ada kerajinan. Dia tidak lalai lagi belajar. Maka buka kitab fiqh mana pun sah dah semayang, walaupun ghairi magdu, pasal dia rajin belajar. Allah tak tanya kenapa mudah pandai belajar Ramadan, tak apa. Sebab bila kita mari dengar, kurang-kurangnya kita tahu hak mana hak betul, hak mana yang salah. Dan yang betul tak semestinya kita mampu berbuat. Ramai mana orang lama dah duduk belajar Quran, masih bacanya tak betul-betul. Tak apa, asal dia belajar. Yang ketiga pula, mestilah ikhlas. Kena amal, jangan ilmu saja, kena beramal. Yang ketiganya amal. Ilmu banyak macam kitab je lah, duduk dalam robok, balik ngaji, sewa trailer buat balik kitab. Lepas tu susun pakat beli robok tepah, belakang ni hadis 600 biji, ni tafsir 800, ni pula fiqh penuh bilik. Bagus, tapi biarlah ilmu itu seboleh-bolehnya. Al-ilmu fis sudur, ilmu itu di dalam dada kita. Biar kita jadi berjalan, kita jadi kutub kanah yang bergerak. Jadi kena amal. Nampak? Yang terakhir sekali, ikhlas. Kalau amal tidak ikhlas, ni lah, tidak ada tauhid uluhiyah. Kerana lain, bila kerana lain, lengah saja kita. Lengah saja kita buat amal. Kalau hak jenis mana bayar zakat sampai beribu-ribu keluar zakat, tapi niat nak menunjuk-nunjuk kat orang, tak ada pahala. Sedangkan kita nak segala-galanya Allah terima belaka, walaupun benda hak kecil. Sebab sekurang-kurang orang yang paling kurang sekali masuk syurga Allah, dia akan dapat duduk di dalam syurga tanah seluas
negeri Syam sampai ke Yaman. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hak paling komang sekali lah. Orang yang paling komang sekali masuk syurga, dia dapat tanah daripada Syria sampai hujung Yaman. Allah, besar. Ada orang dalam negeri Selangor tanah besar tu? Tak ada. Daripada Yaman sampai kepada utara Syria. Nak besar tu hak paling komang sekali masuk syurga. Nak dah kalau Tok Imam tak tahu, Tok Imam, Tok Bilal, tak ulama-ulama wali Allah, nak masa tu hak kita nak. Biarlah sikit ke banyak ke, kita nak syurga Allah. Maka nak syurga Allah, kita biarlah lillahi rabbil alamin. Seorang maknya yang telah menukar jantina dari laki-laki kepada perempuan telah bertaubat, apakah ia perlu menukar balik jantina kepada asal? Allah Rabbi. Baik, ini masalah-masalah zaman moden. Nah, dia orang lelaki, dia pergi buat pembedahan, pergi di Thailand, pergi di Australia, buang kerak Angry Bird, faham tak? Buat jadi puang. Ni soalan, ni akhir zaman. Nak awak kau ni akhir zaman. Kemudian dia sekarang datanglah insaf, dia bertaubat kepada Allah. Adakah wajib pergi buat semula? Kata setengah ulama, tak wajib buat pembedahan semula. Yang wajib dia hidup sebagai lelaki dan dia menanggunglah akibat seperti tidak berkahwin dan sebagainya. Kerana benda itu yang sebenarnya berbahaya. Nak masuk semula boleh tak? Boleh tak? Tak boleh nak pergi buat, tak jadi benda dan berbahaya kepada nyawa, maka dia tidak berkahwin dan dia kena tanggung akibat kesalahan. Mudah-mudahan insaf dia itu diterima oleh Allah. Tak usah baiki dah, melainkan kalau jenis tidak berbahaya. Kata setengah ulama, umpamanya kalau dia buat pembedahan plastik, dia buah plastik dalam dada dia, nak suruh nampak kopek dia macam orang puang, kan dia buah plastik dalam silikon tu, basic plastik lah. Macam beledi yang orang jual pasar malang tu juga plastik, tapi hak canggih nama silikon, faham tak? Sebab tu dia tak panggil pembedahan silikon, dia panggil pembedahan plastik, kerana base dia tu plastik putih-putih gitu, jadi silikon dia masuk, faham? Okey, maka dia toreh balik, buang jadi lelaki. Mudarat tak? Minor operation, wajib kena buang semula, faham? Sama dengan masalah tattoo. Orang Islam buat tattoo wajib buang balik, faham? Walaupun sakit, tetapi kalau buang balik mudarat nyawa kerana terlapar banyak. Dia Islam buat tattoo wajib buang balik. Orang kafir yang ada tattoo masuk Islam tak wajib buang, tapi orang Islam wajib buang balik. Tetapi orang Islam yang buat banyak sangat, contoh macam tattoo, dia teka sikit, Yakuza, mafia Jepun tu sutir tubuh belakang, penuh depan belakang. Kalau buang balik jadi cacat, tak boleh nak jalan, kulit tak ada habis. Maka kalau keadaan gitu, maka diharuskan tidak membuang. Gitu juga keadaan dalam bab tukar jantina, bila potong dah nak masuk balik memang berbahaya, major operation, maka tak wajib dah. Tapi kalau benda tu minor, macam dia bubuh plastik jadi bubuh beledi dalam, maka wajib kena toreh balik, buang balik, masuk balik, tidak berbahaya, macam pembedahan appendix, maka hukumnya wajib. Faham? Boleh tak semayang jamak bila saya balik rumah mak dan mak mertua saya? Saya duduk Putrajaya, mak tua saya duduk Terengganu. Dia gini, yang tak boleh jamak kosor ni, pertama, tempat tinggal kita sendiri. Dan rumah mak kita, bukan kita tinggal di Nung, kita tinggal Putrajaya, kita tak duduk di Nung, kita ziarah saja. Syarat yang pertama telah lulus, kita boleh jamak dan kosor, kerana rumah mak tua kita bukan tempat tinggal kita. Yang kedua, kita tinggal di sana, kita nama musafir atau mukim. Nama musafir boleh jamak kosor. Lagu mana? Kita balik rumah tok tua kita di Terengganu, kita nak duduk 3 hari atau kurang daripadanya, maka musafir yang singgah pada satu negeri 3 hari dan kurang, maka dinamakan musafir yang singgah. Ada lagi nama musafir boleh jamak dan kosor. Maka nama kalau kita nak duduk 4 hari dan ke atas,
maka kita bernama pemukim. Kerana makna mukim, orang yang tinggal pada satu negeri atau bandar 4 hari dan ke atas. Soalan seterusnya, boleh tak ambil air semayang putu-putu? Contohnya basuh muka dulu di rumah, sambung basuh tangan pula surau. Dia ni jenis tak berakhir selesai segera. Jawabnya sunat kita selesaikan segera ambil wuduk. Kerana Nabi SAW pernah ambil wuduk 2 tempat. Nampak? Di pasar dan di masjid. Faham? Jadi mari pada kejadian inilah ulama kata tidak wajib straight sampai habis. Umpamanya kita basuh muka di rumah kita, niat mengambil wuduk. Nah, kemudian kita pergi di bandar, di pejabat pos nampak pahit air, kita basuh tangan, tak ada masalah. Atau surat ke kawan kita. Nah, siapa di pada tengah jalan berhenti di masjid, basuh kepala pula. Last sekali kita basuh di kaki kita di balai raya setelah ambil wang ihsan. Boleh? Tapi jangan buat lagi tu hukum pekoh saja, bukan suruh buat. Hukum laki-laki sipang rambut yang panjang. Jawabnya, sipang gua ni, sipang dalam laci ke dalam sipang di rumah? Sipang di kepala dia. Orang laki-laki boleh berambut panjang, tapi jangan sampai bila orang tengok, puang, laki. Jadi orang kata perempuan tak boleh. Panjang, tapi orang masih mengatakan lelaki. Bang, tengah lama tutup guru dia pesan, nak kita ngaji dululah. Kalau orang lelaki nak rambut rok, rambut panjang tu, biarlah ada janggut dengan misal. Nak, bak boleh tengok, lelaki selalu dah. Tak ada orang kata, perempuan ada janggut. Orang kata gitu. Jadi biarlah kita ni orang tengok lelaki. Sebab tak wajib cukup kepala watak. Ulama mesti kata tak wajib pun kita cukup kepala macam budak-budak ngaji pondok. Cuma lebih baik pada zaman sekarang dia cukup kepala rambut pendek molek. Pakai piah pun sedap, tengok pun jangok molek. Tak? Tapi berambut panjang tidak salah. Pakai jubah comel, masuk serban, masuk piah, masuk gamis, rambut panjang. Nampak macam rok, pakai jubah, dah ada masalah. Cuma kat kita ni nampak pelik. Kalau negeri-negeri sejuk, diceknya dan seumpamanya, mujahidin semua rambut panjang belaka. Kerana dia orang sejuk. Jadi jangan siapa orang kata puang. Orang kata puang jadi tasyabuh bin nisa, tak molek. Kita ikut belakang dengan motosikal. Lawa awek ni. Ikut belakang, dada ada cang boleh potong. Tengok misal macam ke batu ngasuh. Nampak balik awak cih jatang aku ingat puang. Jadi nyanyi kau orang habis saja minyak 3 rial. Saya kerja di syarikat kepunyaan isteri saya yang agak besar. Gaji saya 6,000 sebulan. Toke bini dia kerja dengan bini dia. Tapi dia bagi 3,000 saja ke saya 3 sebulan. 3,000 lagi dia sipang sebab dia kata saya tak boleh ambil gaji penuh. Sebab dia takut saya kahwin seorang lagi. Apakah hukumnya dia tak bayar yang lebih itu? Berlaku juga gini. Hak dulu soalan lebih kurang gini juga. Suami jadi toke, isteri kerja. Faham? Jadi bila isteri kerja, isteri yang jaga duit suami. Soalan dululah, saya lupa di mana. Jadi isteri ni dalam dia kerja, dia menjadi accountant suami. Dia menyimpang duit suami tanpa izin. Tapi bukan untuk belanja, simpang sahaja. Sampai ratusan ribu. Tujuan dia buat gini supaya suami dia ni tidak banyak sangat duit. Sebab suami dia kalau banyak duit nak kahwin seorang lagi. Sama lebih kurang gini. Tapi hak ni dia lain sikit. Hak ni suami kerja dengan isteri. Isteri toke jadi manager, tuang punya syarikat. Patutnya gaji 6,000, isteri bayar 3 saja. Jadi boleh ke tak isteri dia itu hanya bayar 3,000? Jawabnya kita setuju ke tak? Kita setuju. Setuju tak ada masalah. Dia sipang untuk kita. Kita tak setuju, kerja dengan orang lain.